alihi wasallam ajma'in. Ya Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Muka surat 120 Syahdan. Syahdan yang dikehendaki dengan saksi di sini yaitu khabar dua orang Islam yang adil ataupun seorang Islam yang adil dan dua orang perempuan. Jadi seorang lelaki, dua perempuan, jadi tiga orang lah saksi dia. Dan jika dengan lafaz tashhad ataupun nashhad, jadi kami saksikan, dan tiada dakwa di hadapan qadi sekalipun, walaupun dia tak berhadapan dengan qadi, mana tak ada report ke qadi. Jadi manusia yang berhutang, dia nak makan zakat tadi, bila dia tak mampu nak bayar kerana dia miskin, dia jatuh miskin bingkrap daripada perniagaan ke apa ke, dia kena ada saksi yang kata dia ni memang miskin, memang fakir, memang dia berhutang tak dapat bayar, baru boleh nak terima zakat. Walaupun bukan di hadapan qadi, maknanya tak mesti dia ada report di mahkamah. Dan memadai ganti daripada saksi yang tersebut. Kalau tak ada saksi, boleh guna pakai keadaan yang masyhur antara segala manusia. Orang ramai semua tahu kata dia ni bingkrap, dia berhutang banyak. Atau keadaannya dibenarkan oleh yang mengutangi pada orang yang berhutang, ataupun orang yang dia berhutang tu mengaku kata si fulan ni berhutang kat dia, tak boleh bayar kerana apa-apa dia, kerana bingkrap dia, miskin dia, maka boleh dia makan zakat, ambil zakat untuk membayar hutang. Atau dibenarkan oleh tuannya pada sahaya yang mukatab. Kalau hamba mukatab nak merdeka, tuannya sendiri mengaku kata dia ni, aku bagi peluang untuk merdeka kat dia. Maka sekalian yang begini itu memadai akan ganti saksi yang tersebut pada mengisbatkan, pada mensabitkan keadaannya mereka itu mustahak boleh terima zakat. Artinya kalau dia berhutang ke, dia miskin ke apa, maka diberi akan mereka itu zakat. Berilah zakat ke dia sekadar untuk pembayar hutang dia. Kalau Ibn Sabil untuk sampai balik ke kampung halaman dia. Bermula barang siapa yang ada padanya dua sifat mustahik zakat. Kalau dia ada dua sifat berhak menerima zakat, seperti ada ia fakir lagi berhutang, dia fakir ataupun dia miskin, dia ada pula berhutang, tak boleh nak bayar, hendaklah mengambil ia zakat dengan salah satu daripada dua sifat itu. Antara dua sifat tu boleh ambil salah satu je, tak boleh ambil dua-dua lah. Kalau ambil dua, kalau kita kata habuan miskin tu 100, habuan berhutang tu 100, jadi 200, dia tak mau lagu tu lah. Dia ambil satu je, satu bahagian saja, satu kepala aja. Kalau fakir, dia ambil bahagian fakir. Kalau berhutang, dia ambil bahagian berhutang.
Dan tiada harus baginya mengambil dengan kedua-dua sifat itu. Tak boleh nak ambil dua-dua sifat tu. Dan adalah yang memilih antara dua sifat itu, iaitu yang mengambil zakat jua. Dia pilih sendirilah nak bahagian miskin ke atau bahagian berhutang ke. Tiada yang memberikan dia. Orang yang beri tak kira lah, dia bagi je lah. Dia tidak kira nak kenal siapa. Tapi jika mengambil ia akan zakat dengan sifat berhutang atau dengan sifat fakir, kemudian maka dibayarkannya dengan dia akan hutangnya, maka jadilah ia fakir pula. Harus pula baginya mengambil zakat dengan sifat fakir. Inilah sekalanya pada zakat yang tidak berbilang, seperti ada ia satu jenis. Artinya kalau dia ambil zakat tu dalam bahagian berhutang ataupun dia ambil dalam bahagian fakir, dia dapat duit tu dia bayar hutang habis, maka ada lagi haburan dia tu. Kalau nak makan zakat pula, ambil bahagian fakir lah pula, bagi berhutang tak dah. Kalau dia ambil bahagian fakir, dia belanja habis makan, tinggal lagi hutang, maka dia boleh ambil bahagian hutang pula. Salah satu je lah. Ini sekaliannya pada zakat yang tiada berbilang, seperti ia ada satu jenis saja zakat tu. Kita kata zakat simpanan ke, atau zakat padi ke, atau zakat lain-lain ke, satu saja. Adapun pada zakat yang berbilang jenis, seperti ada ya dua jenis, seperti zakat naqad dan zakat ni'am. Maknanya dia duit simpanan pun ada, tu naqad, dan binatang pun ada, nak kena beri zakat. Maka harus bagi barang siapa yang ada padanya dua sifat mengambil zakat dengan kedua sifat itu pula. Jadi kalau dia fakir pada, hutang pada, dia ambil zakat naqad pada, zakat mata wang, ataupun dia ambil bahagian fakir, dia ambil bahagian kita kata zakat naqad, zakat simpanan. Lepas tu dia bahagian hutang dia ambil bahagian ni'am, binatang. Jadi dua terima, dua zakat lah dia terima. Jadi kalau naqad tu duit ringgit lah kita simpan, emas perak tu naqad lah. Dia ambil satu bahagian, kemudian dia ambil satu bahagian lagi dalam sifat-sifat dia yang dua macam tu, fakir dengan hutang. Dan zakat ni dia kena bagi dalam mazhab kita Syafi'i lebih daripada 3 orang. Tiga bahagian. 3 orang fakir, ataupun seorang fakir, seorang berhutang, seorang mu'alaf. Dia mahu 3 orang. Kalau 3 fakir pun tak apalah, 3 miskin pun tak apalah. Pasal apa? Dia kembali kepada ayat innamas sadaqatu, sesungguhnya zakat itu lil fuqara'i, hendaklah diberi kepada fakir. Maknanya fuqara' tu dia jamak. Kemudian jamak ni kesekurang-kurang jamak tu 3, maka diberi kepada fuqara', kepada 3 orang fakir. Asal dia tu macam tu. Jadi bukan kata zakat duit, zakat ringgit, zakat simpanan saja. Zakat fitrah tu pun kena bagi 3 orang. Faslun, pada menyatakan bahagi zakat antara segala bagai mustahik, dan menyatakan hukum memindahkan zakat dan barang yang mengikut akan keduanya. Bermula wajib meratakan memberi zakat bagi sekalian bagai yang 8, sama ada zakat fitrah atau zakat harta. Kena bagi 8 orang.
Atau mazhab Syafi'i dia pakai sekurang-kurangnya 3. Itu pun jika dapat memberi sekalian mereka itu. Seperti ada orang yang membahagi zakat itu imam. Jadi kalau imam, kita beri zakat kepada imam boleh bahagi kepada 88 asnaf. Dan segala bagai yang 8 itu mawjud di dalam negeri. 8 jenis asnaf ni ada dalam tempatan dalam negeri kita. Mana zakat tu imam boleh bahagi ke 88 asnaf. Dan jika tiada dapat memberi sekalian mereka itu, seperti bahawa adalah yang membagi zakat itu malik. Yang beri zakat tu kita sendiri, tuan punya harta tu. Jadi tuan yang beri zakat tu dia beri sendiri. Kerana tiada di sana amil, tempat dia tidak amil yang pungut zakat. Atau ada yang membahagi dia itu imam, ataupun yang bahagi kita beri zakat kepada imam bahagi kepada asnaf, tetapi tiada di sana amil seperti membawa si malik akan zakat kepada imam. Amil tak ada, maka kita beri individu ni, mana orang yang nak beri zakat ni bawa pergi ke imam buat fikir zakat lah. Atau ada di sana amil tetapi dijadikan oleh imam upahnya daripada Baitul Mal. Amil ada, tapi upah jadi amil tu dia tak ambil daripada zakat, dia ambil Baitul Mal, harta kerajaan. Atau tiada setengah mereka itu mawjud dalam negeri, atau setengah tak ada, asnaf tak ada sebahagiannya, maka wajib pada ketika itu meratakan zakat kepada sekalian yang mawjud dalam negeri. Bagi zakat tu bagi ada di situ saja. Kerana yang makdum, yang tak ada asnaf di situ, tiada bahagian baginya. Jadi zakat tempat ni dibahagi di tempat ni kepada asnaf yang 8 tu dalam tempat ni. Maknanya dia tak suruh bawa pergi tempat lain lah. Melainkan ada tujuan-tujuan lain. Kata Ibn Salah, ulama ni, bahwasanya bagi mustahik yang mawujud sekarang ini 4 bagai jua. Kata dia asnaf yang ada lah ni 4 macam je. Pertama fakir, kedua miskin, ketiga orang berhutang, keempat ibnu sabil. Tu zaman dia lah. Zaman kita ni ada belaka lah. Ada dengan mu'allaf pula, ada amil lah. Yang tak ada pun satu, firriqab, merdeka. Itu pun ada ulama bincang, kata firriqab ni, merdeka ni bukan maksud setakat orang nak merdekakan dirinya semata-mata, tetapi negara yang nak memerdekakan negara itu perlu kepada bantuan, perlu kepada peluru, senjata. Maka boleh beri zakat kepada mereka itu untuk membeli peluru atau senjata atau lain-lainnya. Pasal apa? Nak merdeka daripada cekaman kufar. Jangan nak merdeka daripada kerajaan Islam. Itu salah macam yang dilakukan oleh Arab Saudi, Emirat, negara Arab semua yang beraja tu. Mereka ni merdeka daripada kerajaan Islam Osmaniyah. Ni tak boleh bagi kat mereka. Pasal apa? Di antara sebab yang utamanya, mereka nak merdeka daripada kerajaan Osmaniyah berpusat di Turki itu. Mereka ni dengan meminta bantuan Inggeris ataupun Barat. Kemudian Barat beri syarat-syarat kepada mereka. Sampai hari ini pun syarat tu mereka kena pegang lagi. Tak boleh tinggal syarat-syarat yang Inggeris beri kepada Arab Saudi. Jadi merdeka daripada negara Islam ni tak boleh. Artinya maknanya kita berpecah daripada negara Islam, hukum dia haram. Dia mau Islam itu satu ummatan yad'una ilal khair, satu ummah, satu bangsa saja, satu pemerintah saja. Kalau nak jadikan, nak pecah-pecahkan tu haram lah.
Pasal bila pecah jadi lemah. Bila lemah orang kafir boleh tindah. Macam kita hari ni dah lemah, orang Arab semua lemah. Orang kafir masuk tindah dengan cara mudah saja. Dia berkacau, perang sama-sama Islam. Lingkuplah habis lah. Hidup persekarang dengan ISIS dengan apa semua di situ tu. Semua Islam je ada produk belakang. Mastermind tu di Amerika apa dah, di Rusia apa dah, di Israel apa dah. Ni yang dilarang sama sekali Islam berpecah. Tapi nampak lagu nada berpecah dah. Terimalah nasib tu, dosa tu. Orang dululah kita hari ni wajib nak kena bersatu balik umat Islam supaya jadi suatu kuasa empire yang besar. Itu boleh kata jarang juga ulama-ulama duk bahas dalam tempat pengajian macam kita ni. Pasal apa dia tak ada kaitan dengan cerita. Sebenarnya cerita kaitan khulafa Allah Ta'ala di muka bumi ini, inilah benar dia nak laksana zakat lah, nak laksana itu, nak laksana ini, semuanya di bawah pemerintahan yang berdasarkan kepada syariah. Dan jika tidak mewujud seorang jua pun daripada sekalian mustahik, kalau tak ada orang yang berhak ke zakat, kaya habis dah, hendaklah dipeliharakan zakat itu hingga ada sekalian mereka itu, sebagaimana berlaku pada Khalifah Umar Abdul Aziz, sampai tak ada orang yang nak menunaikan zakat, berterah lagi, habis semua kaya. Bila kaya, zakat ni kena simpan lah, taruh nak jumpa asnaf dia ke depan tu. Atas setengah mereka, dan apabila membahagi imam, ini kata imam ni Imamul Azam lah, bukan imam masjid, atau amalnya atau umalnya pegawai dia, bukan dia amil, umal tu pegawai kerajaan. Membagi imam atau amalnya atau pegawainya akan zakat, wajiblah atasnya memberi zakat bagi tiap-tiap seorang di dalam satu bagai daripada sekalian bagai yang mewujud. Maknanya kalau hang fakir, hang miskin, bagi miskin ke, bagi fakir ke, sudahlah. Kalau hang mu'allaf, hang miskin, bagi mu'allaf ke, bagi miskin ke, ikutlah. Nak pilih yang mana satu saja. Dan demikian lagi, membahagi akan dia itu malik, wajib atasnya meratakan zakat bagi tiap-tiap orang yang ada dalam satu bagai daripada sekalian bagai itu dengan syarat, jika muhsir bilangan mereka itu di dalam negeri, kalau nak bagi zakat tu daripada tuan punya sendiri, kita sendiri nak bagi, bukan imam nak bagi, dia boleh juga. Maknanya hak kita boleh keluarkan zakat. Nak bagi ke imam pun boleh, nak bagi amir pun boleh, nak bagi ke orang lain pun boleh. Tapi kalau imam minta semua zakat kita, wajib kesemuanya diserahkan kepada imam, kepada negara lah. Kalau kita sendiri nak bagi kita ni, dan mungkin lagi membahagiakan dia itu malik, mana kita sendiri, wajib atasnya meratakan zakat bagi tiap-tiap orang yang ada dalam satu bagai. Tiap-tiap orang dalam satu bagai, mana satu fakir, miskin, mu'allaf, tiga lah sekarang tu, daripada sekalian bagai itu, dengan syarat jika muhsir bilangannya, jika terhad bilangannya, dia tak ramai lah sekalian mereka itu dalam negeri. Dan cukuplah harta zakat akan menyempurnakan sekalian hajat mereka itu. Pula harta zakat yang kita nak beri itu cukup untuk menunaikan hajat mereka. Kalau kita kata si fulani berhajat ke dia bulan ni nak 100, nak 200, bagi seorang dia 200, seorang dia 100, beri kadar yang dia perlu pada tiap-tiap bulan tu umpamanya, untuk sempurnakan zakat. Janganlah bagi zakat seorang RM5 je, kopi petang tak lepas tu kita tak boleh bagi banyak orang tu. Zakat kalau kita kata sekurang-kurang nisab nakat tu ada
20 mayam mah tu. Kalau 20 mayam mah tak tahu berapa lah harga lah ni, tak ada nak kira dia. Kalau gram dia 85 gram sampailah nisab zakat emas. Kalau 1 gram tu RM200 kali dengan 85 tu dah RM8,000. Kemudian kalau 1,000 RM25, kalau 10,000 RM2,250, kalau 15,000 RM750. Bolehlah bagi 3 orang. Kalau 3 orang dapat seorang RM250, bolehlah belanja. Ni nak bagi RM5 seorang, RM5 seorang, bagi habis semua dalam kampung. Dia tak suruh macam tu. Nak bagi boleh tunai hajat. Dan jika tidak muhsir, tidak terhad bilangan mereka itu di dalam negeri, atau muhsir ataupun terhad mereka itu, tetapi tidak cukup harta zakat, akan menyempurnakan hajat mereka. Kalau beri jadi orang tak banyak tapi tak cukup juga, seorang sikit dapat, maka tiadalah wajib yang demikian itu. Tak wajib meratakan semuanya, hanya wajib atasnya memberi 3 orang. 3 orang 3 jenis lah, fakir kah, miskin kah, mu'allaf kah, atau lebih daripada 3 orang, tiap-tiap satu daripada bagai. Dan wajib menyamakan zakat antara bagai yang lain daripada amil. Antara bagai, antara asnaf yang fakir, miskin apa semua tu kena bagi sama banyak. Kalau seorang 100 belaka, jangan kau ni 100 kau ni 200, tak boleh. Yang lain daripada amil ikut kita nak bagi banyak mana pun. Kalau dia minta semua kat semualah. Sama ada yang membahagi zakat itu malik, yang bagi zakat itu tuan punya sendiri, atau amil ataupun amil yang pungut kerajaan pun bahagi macam tu lah juga. Dan jika tidak bersamaan hajat mereka itu sekalipun, walaupun hajat tak sama, kawan ni nak pakai 100, kawan ni pakai 200, tapi nak bagi seorang 100 belakang aja. Adapun amil, maka tidak diberi mereka itu daripada zakat. Amil tak beri zakat ke mereka, melainkan sekadar upah jua. Artinya amil tu dia boleh makan upah pungut zakat tu saja, bukan dia boleh makan zakat. Maka jika lebih sumun, lebih 1/8 zakat itu umpamanya daripada kadar upah, hendaklah diberikan lebihnya itu bagi segala bagai yang lain. Dia hanya boleh makan 1/8. Kerana upah amil ni 1/8. Kalau kita nak kira semua ke, kalau kita kata satu daerah ni ada berapa orang amil, kemudian berapa orang kerani dia, berapa bos dia, berapa ketua dia, semua tu hanya ambil 1/8 daripada pungutan yang keseluruhan. Kalau kita katalah misalnya kita kata Sungai Tani ini dapat zakat 8,000, harga mudah sikit lah, dapat 8,000, maka ambil 1,000 tu untuk dibahagikan kepada amilnya, keraninya, semualah pegawai-pegawai zakat daerah tu, semuanya ambil dalam 1,000 tu saja, jangan ambil orang lain. Mana 7/8 lagi tu asnaf dia yang 7 lagi tu. Kalau tak ada asnaf, kena taruh, kena simpan hak asnaf yang tak ada tu, nanti bila-bila ada beri kat depa. Dan jika kurang sumun 1/8 itu daripada kadar upah, maka hendaklah ditambahi dengan harta zakat. Kalau kurang daripada 1/8 kena tambah, atau harta baitul mal, ataupun dia kena bayar gaji daripada baitul mal. Dan jika kurang bahagian 1 bagai, kita kata semua asnaf 8, tinggal 7 ke tinggal 6 ke, daripada kifayah, daripada kewajipan mereka itu, dan lebih bahagian 1
dan lebih bahagian satu bagai yang lain daripada kifayahnya, daripada tanggungjawabnya, hendaklah diberikan yang lebih itu bagi yang kurang. Jadi maknanya kalau bagi-bagi semua ada lebih lagi. Asnah dia tak cukup, asnah dia 6 asnah saja. Bagi-bagi 6 ada lebih lagi 2 tadi. Hincirlah, bagilah kepada hak yang perlu, hak yang patut bagi diberi kepada dia. Misalnya kita kata si fakir ni dia dapat bahagian dia 1/8 lah juga. Tapi bila dia ada 6 orang saja, 6 asnah saja, maknanya ada lebih 2 asnah lagi. 2 asnah tu kalau kita kata banyak mana pun, nak bagi kat siapa? Tengok kepada fakir tadi, miskin tadi. Kalau fakir tu ramai anak, beri tambahan kat dia. Kalau fakir tu kurang anak, tak payah tambah adalah. Pilih hak yang perlu kepada perbelanjaan yang lebih. Dan tiada wajib menyamakan zakat antara orang yang di dalam satu bagai. Tak wajib sama. Satu kita kata sama-sama fakir pun, kau ni nak beri 100, kau ni 200, kau ni 300, boleh. Jika ada yang bahagi zakat itu si malik. Kalau tuan punya sendiri bahagi zakat, aku nak bagi ke hang berapa, aku nak bagi ke ni berapa, ikut hang lah tu. Tetapi sunat baginya menyamakan zakat antara mereka itu jika bersamaan hajat mereka. Sunat bersama, nanti orang tak kata apa dah. Jadi tak ada suara yang duduk menyungut di belakang, oh mereka tu dapat lebih, kami dapat sikit je. Jangan beri bunyi mulut lagu tu. Adapun jika ada yang membahagi zakat itu imam atau naibnya, maka wajib atasnya menyamakan antara mereka itu jika bersama hajat mereka itu pun sama. Kerana mudah atas imam menyamakan dia. Imam boleh bagi, kalau bagi seorang 100, 100, dengan 200, 200 belakang. Dan jika tidak bersama hajat mereka itu, maka tidaklah wajib atas imam menyamakan, hanya hendaklah dipeliharakannya hajat mereka itu. Maka dilebihkannya bahagian yang lebih hajat daripada bahagian yang kurang hajatnya. Jadi siapa yang paling perlu, bagi kat dia lah. Kalau dia anak banyak, bagi banyak sikit. Itu yang perlu, yang cerita adanya. Maka yang mustautim pada tempat zakat itu terutama daripada yang lainnya. Orang penduduk tetap di situ lebih utama lagi menerima zakat daripada penduduk yang luar mari ambil. Ataupun kita nak bawa keluar zakat tu ke daerah lain. Daya penting dia nak jaga. Macam kita kata, hasil bumi dalam negeri ni dibahagikan untuk fakir miskin negeri ni je lah. Tak payah beri ke orang lain daripada orang dalam negeri ni, dalam tempat ni. Syahadan. Telah terdahulu perkataan bahwasanya wajib memberi zakat pada segala bagai yang mawjud di dalam negeri. Beri segala bagai tu, bagai tu dia, bukan bagi saja, bagai. Wajib memberikan zakat pada segala bagai yang mawjud di dalam negeri. Mana asnaf yang 8 tu. Dan jikalau zakat fitrah sekalipun kena bagi semua, maka wajib membagi fitrah seorang segantang kepada sekalian mereka itu. Maka tiada kena beri seorang segantang, semua orang, seorang segantang. Maka tiada harus menyimpankan dia kepada seorang. Kalau kita kata ada 5 beranak, 5 gantang, beri seorang, ambil ke hang seorang je. Tu dia kata tak boleh macam tu. Tiada harus menyimpankan kepada seorang. Tak mana tak harus ni, nak haram lah kita nak beri seorang dia aja. Alin duk tengok lah. Atau 3 orang. Ataupun nak beri terhad 3 orang. Demikianlah qaul yang mu'tamad atas mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam mazhab kita dia tak boleh bagi seorang, tak boleh bagi zakat 3 orang, dia kena bagi semua asnaf. Antara zakat fitrah pun kena bagi asnaf lagi kak. Atau 3 orang, demikian qaul yang mu'tamad atas mazhab Syafi'i.
Maka diketahui daripada yang itu, maknanya dipahamkan daripada cerita ni, bahwasanya barang yang telah beradat daripada memberi zakat harta atau zakat fitrah kepada seorang atau 3 orang, maka iaitu tiada sah. Berat kan? Sampai tak sah zakat fitrah bila beri seorang. Dan tiada memadai akan zakat kerana bersalahan dengan Imam Syafi'i yang empunya mazhab. Jadi beradat kita beri zakat harta atau zakat fitrah pada seorang tu atau beri 3 orang tu, maka tiada sah. Dan tiada memadai akan zakat, tak jadi zakat lah, kerana bersalahan dengan Imam Syafi'i yang empunya mazhab, kerana kita berlainan daripada mazhab Syafi'i. Tetapi jika dikerjakan yang demikian itu dengan taklid kepada mazhab ulama yang mengharuskan dia, itu nak tahu tu. Bila kita nak beri seorang je, kita kena tahu mazhab mana yang boleh beri seorang. Tetapi jika dikerjakan yang demikian itu dengan taklid kepada mazhab ulama-ulama yang mengharuskan dia harus bagi seorang 2 orang ni, dan jikalau kemudian daripada amal sekalipun, walaupun lepas kita beri dah baru kita tahu, kita niat, maka iaitu memadai akan zakat, sah zakat bila kita taklid kepada mazhab yang mengharuskan beri kepada seorang atau 2 orang. Dan tersebut di dalam kitab Tuhfah bahawasanya telah memilih jamaah ulama akan harus memberi zakat bagi 3 orang, fakir atau miskin umpamanya, 3 orang fakir ataupun 3 orang miskin, ataupun seorang fakir, seorang miskin, seorang mualaf. Tu dah ada pilihan itu. Dan memilih pula jamaah para ulama akan harus memberi zakat bagi seorang. Ada juga ulama kata seorang pun tak apa. Dan telah melanjutkan setengah mereka itu akan perkataan pada menolong bagi kaul itu. Ada ulama kata kaul ni ada tempat pegangan dia, hingga menukil Imam Ruyani daripada imam yang 3, mana Hanafi, Maliki, Hanbali dan yang lain daripada mereka itu, daripada ulama-ulama yang lain, bahwasanya harus memberi zakat harta kepada 3 orang daripada mustahik. Boleh beri 3 orang harta daripada zakat harta kepada orang yang berhak menerima. Serta katanya, iaitulah qaul yang dipilih, kerana sukar mengamalkan dengan mazhab kita Imam Syafi'i. Syafi'i ni dia berat sikit tak ni, nak kena cari sampai 8 orang, je nak cari. Dan jikalau ada kiranya Imam Syafi'i hidup pula, depa bubuh dia ni, nescaya difatwakannya akan kita dengan yang demikian itu. Kalau Imam Syafi'i ada lagi, boleh hidup lagi, dia akan fatwa boleh beri 2-3 orang ni je. Kerana nak bagi ke semua tu menyusahkan kita. Maknanya dia ambil balik kepada kaedah inna dina yusrun, Islam ni mudah, ataupun hadis yassiru wala tu'assiru, mudah jangan payah-payahkan. Ataupun dalam kaedah fiqh dia al-masyaqqah tajlibut taisir, yang susah tarik jadi senang. Susah nak cari sampai 7-8 orang tu, ambil 1, 2, 3 sudah senang cari sikit. Dan tersebut di dalam kitab Mughni bahawasanya telah memilih jamaah daripada sahabat Syafi'i. Sahabat Syafi'i ni nak murid dia lah. Setengah mereka itu Imam Istakhari, dia pilih kata apa? Harus memberi zakat pada 3 orang daripada mustahik, daripada orang yang boleh menerima zakat. Beri 3 orang kata dia. Dan telah memilih akan dia oleh Imam Subki. Subki kita tak pakai mazhab dia banyak ni. Dan menghikayat pula oleh Imam Rafi'i. Ini semua ulama besar ni. Akan satu wajah daripada pemilih yang mempunyai kitab Tanbih. Kitab dia nama Tanbih
Imam Rafi'i kata harus memberikan kepada seorang jua daripada mustahik. Maknanya boleh beri seorang pun ikut imam ni. Yang tak boleh ni Syafi'i ya. Syafi'i kepala mazhab tu. Mazhab yang lain apa, ulama-ulama kemudian ni dia fatwa dengan beri lebih mudah lagi. Kata Sahibul Bahri, inilah yang ku petuakan dengan dia. Sahibul Bahri kata Azra'i, atas inilah Azra'i pula kata berlaku amal di dalam beberapa masa. Mana beberapa lama dah berlaku atas cara ni lah bagi seorang ni. Dan beberapa negeri yang besar-besar, yang macam negeri sampai juta-juta manusia lah, negeri besar-besar ni, iaitulah qaul yang mukhtar, qaul yang terpilih. Tetapi yang ahwatnya, yang terlebih eloknya, ahwat yang terlebih elok, hendaklah diberikan dia kepada 3 orang daripada yang mustahik. Yang eloknya kena beri 3 orang. Kalau zakat fitrah kita seorang diri je nak bagi segantang, bagi 3 orang, boleh bagi dah lah, orang super lah, boleh dah makan sehari. Zakat fitrah pun kena bagi 3. Kalau kita ada 3 beranak, tak apalah 3 gantang, boleh seorang sebungkus. Dan kata Azra'i bahawa qaul yang mengatakan dengan wajib mendatangkan zakat pada sekalian bagai yang mewujud itu sangat jauh. Kita jauh daripada nak jalan, nak beramal. Sangat jauh tu, jauh daripada nak beramal. Jauh daripada nak ikut lah, payahlah nak ikut yang tu. Dan jika ada ia zahir mazhab Syafi'i sekalipun, Azra'i kata mazhab Syafi'i zahirnya kena beri semua orang, ini jauh, mana payah kita nak laksanakan dia. Kerana orang banyak memberi fitrah, tidak wajib akan mereka itu mencampurkan fitrah mereka itu, dan fitrah mereka yang segantang tiada dapat bagi atas 3 orang daripada tiap-tiap satu bagai daripada segala bagai yang mustahik pada adat. Demikianlah yang tersebut dalam Mughni. Mana dalam kitab Mughni kata Imam Azra'i ni, kalau nak ikut kata hak Syafi'i, kata nak bagi ke semua asnaf ke, jauh daripada dapat nak dilaksanakan. Mana tak payah nak boleh buat lah, mana tak mampu kita nak bahagi. Kalau segantang nak bagi 8 orang, tinggal apa-apa pot, boleh sekali masak nasi kot. Itu kalau seorang. Jadi sebab tu kalau kita seorang diri je ke, mana pakai beri seorang je lah, ikut mazhab tu. Jadi tamilah yang kita naknya, kita yang duk buat dah lepas-lepas tu, kita mengaji tak? Tu yang nak baca harianya. Ada akan mengaji pakai kita ikut orang dia pakai beri zakat tu kah, pakai beri gitu kah? Itu masalah dia. Kerana ilmu mengaji, bukan tiru, bukan ciplak. Bila dia mengaji, dia faham. Bagaimana kita faham tadi ni, nak bagi 3 orang ke 5 orang ke 7 orang ke 3 orang ke seorang, boleh pilih kerana ada qaul yang mengatakan boleh begitu. Maknanya kita dah faham, kita buatlah. Lepas tu kalau yang kita buat dah ni tak tahu apa pun, aku ikut mereka bagi itu, aku pun begitu lah. Bertobatlah kepada Allah Ta'ala, minta ampun, minta maaf ke dia, kerana aku tak tahu pada masa tu, minta terimalah segala zakat dan fitrah yang wajib aku. Kena ingat balik lah. Kebanyakannya kita duk pakai ikut buta tuli itu je, kebanyakannya bukan dia mengaji. Orang bagi zakat betul kan bagi. Bagi apa? Tok nenek kami dulu dah bagi dah. Bila cerita tok nenek ibu bapa dah beri, cerita orang kafir, kami dah semua tok orang lama dah, tok nenek kami dah buat begitu. Dia jadi macam tu juga.
maka na ya'budu abauna, apa yang disembah oleh tok nenek kami diikut yang tu pula. Main cari cerita Nabi main cerita pasal nak suruh tembah Tuhan pasal apa. Syahdan, tiada harus bagi malik tuan punya zakat ni memindahkan, tidak harus bagi tuan punya zakat memindahkan zakat harta atau zakat fitrah daripada negeri zakat yang ada ia di dalamnya. Kita duduk sini, jangan buat pergi tempat lain. Tak harus, mana haram buat pergi lah. Yang ada di dalamnya mustahik, yang ada dalam tempat kita ni orang yang berhak menerima, ada asnaf, supaya diberikannya zakat itu kepada mereka. Jangan buat pergi ke tempat lain. Bila ada asnaf dalam tempat kita, kena beri pada tempat kita. Kerana bila beri zakat ni, dalam satu hadis tu, dalam hadis itu dia guna uhdu tahadu tahabu, berhadiah-hadiahlah kamu untuk melahirkan kasih sayang antara kamu. Jadi kita ada hadiah. Kalau beri zakat, beri fitrah pun mana macam hadiah lah juga. Kita bila beri kawan beli dia, ada kasih sayang. Macam kita duduk pergi rumah orang tu lah, bawa buah tangan pergi. Jangan bawa buah tangan ni marah. Bawa buah tangan pergi rumah mereka. Esok mereka mari kita bawa buah tangan. Bila ada aku tu, adalah menambah kasih. Jadi pasal apa? Dengan harta ni pun ada melibatkan agama yang boleh menaikkan agama kita. Sebab itulah bila disebut solat, disebut zakat. Aqimus solah wa atu zakah. Kok mana pun ayat ni memang pasang. Bila aqimus solah wa atu zakah. Itu yang Sayyidina Abu Bakar kata, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati wal zakat. Demi Allah aku perang mereka yang telah memisahkan solat dengan zakat. Semayang tapi zakat tak mau bagi. Aku akan perang orang tu. Kerana tersebut dalam hadis Bukhari Muslim, diambil zakat itu daripada orang kaya mereka itu, diberikan kepada segala fakir mereka itu. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turfa'u ila fuqaraihim. Hadis itulah. Dan lagi kerana berlanjutan tomak segala mustahik pada tiap-tiap tempat itu, pada zakat dalam tempat itu, lagi pula orang dalam kampung kita ni memang duk tahu kita duk beri zakat, dia pun berasa tamak nak lah juga. Aku ni orang berhak makan zakat. Lebih-lebih lagi dia biasa bagi kat dia pula. Tahun ni apa dia pun tak bagi aku, segantang tak boleh ni. Dia jadi kecil hati. Dan memindahkan zakat pada tempat membawa kepada meliarkan. Mana kita ambil hak zakat kita ni, tak mau bagi orang sini, bagi orang lain lah, jauh ni. Pergi kalau start ke mana tu. Ini meliarkan, maknanya menghilangkan kasih sayang. Meliar tu macam kita kata, tak apa nak tegur aku lah ni. Jadi macam tu. Jadi putus hubungan. Dan memutuskan pengharapan hati mereka. Bila pindah pergi ke lain, hati mereka rasa, oh lah kami hari ni, tak ada lah mereka pergi ke lain. Maka kerana inilah, tiada haram memindahkan kifarat dan wasiat dan wakaf bagi segala fakir atau miskin apabila tidak ditentukan oleh orang yang berwakaf atas memindahkan yang lainnya. Hak zakat tak boleh, tapi hak ni boleh. Dari kerana inilah tiada haram memindahkan kifarat. Kalau kita nak bayar kifarat sumpah ke apa, nak bayar duit dengan kifarat puasa ke, fidyah puasa ke, nak pindah pergi ke mana pun tak apa. Dan wasiat nak pergi mana tak apa. Dan wakaf, ada harta wakaf nak pergi mana pun tak apa, bagi segala fakir atau miskin apabila tidak ditentukan oleh orang yang berwakaf. Kalau orang yang berwakaf dia kata, aku nak bagi wakaf ni, hasil ni untuk orang sini saja, itu tak boleh pindah. Kalau dia wakaf untuk umum, jalanlah pergi ke mana pun tak apa. Hak zakat tak boleh.
apabila tidak ditentukan oleh pewakaf atas memindahkan lainnya. Tetapi tempat tertegah memindahkan zakat kepada negeri yang lain, tempat yang kata haram kita nak pindahkan zakat pergi tempat lain, jika tiada ia hampir, bukan dekat, jauh lah. Adapun jika ada negeri yang lain itu hampir dengan negeri zakat, kalau kita kata Sungai Petani dengan Kuala Ketir itu daerah Baling, tapi perenggan antara Sungai Petani dengan Baling tu di Kuala Ketir tu juga atas sungai tu, mana dekat lah tu. Seperti bahawa dibangsakan ia kepada negeri zakat pada uruf dikira macam orang Kuala Ketir dengan orang Sungai Petani macam adik-beradik juga. Tu sekira-kira dibilangkan keduanya itu satu negeri yang satu, dikira macam satu tempat je, maka harus memindahkan zakat kepadanya, bolehlah buat pi. Dan jika ada ia di luar kota negeri zakat, kalau tempat tu ada kota di luar tempat kediami orang, di luar negeri tempat orang duduk sekalipun, mana boleh kita buat pi kalau nak keluar kota pun. Inilah yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, dan yang dimuktamad Syekh Khatib Syurbaini dalam kitab Mughni, bahwasanya tertegah memindahkan zakat kepada negeri yang lain, dan jika kurang daripada masafatul qasri sekalipun. Tu dia. Dan ini dia bagi nyata lagi, masafatul qasri itu 85 km lah, 90 km. Yang kita boleh qasar semayang marhalah, kurang daripada 2 marhalah, kurang daripada masafatul qasri, mana kurang daripada 2 marhalah sekalipun. Dalam kitab Mughni kata tertegah, mana tak boleh pindahkan zakat kepada negeri yang lain, dan jika kurang daripada 2 marhalah sekalipun, dan jika dipindahkan pada dusun yang hampir dengan negeri zakat sekalipun, mana kita buat di luar daripada tempat tu pun tak boleh juga. Hak yang eloknya kalau kita kata macam negeri Kedah kita ni, dia ada Qaryah masjid dekat mana. Qaryah tu kira satu tempat lah. Masuk masjid lain pula, Qaryah lain pula, lain pula. Sikit ikut lah. Kata Syekh Abu Syakil bahawa tempat tertegah memindah zakat itu pada yang lain pada suatu negeri dan dusunnya. Mana pergi tempat lain je tak boleh lah, kata Abu Syakil. Adapun pada suatu negeri dan dusun, maka tidak tertegah memindahkan zakat kepadanya. Kalau kita nak baca satu negeri Kedah, negeri Kedah ni satu, maknanya kalau faham macam tu, nak pergi seluruh dalam negeri Kedah ni, buat pergi lah ke mana pun boleh juga. Dan kata Syekh Abu Hamid Imam Ghazali, tidak harus bagi orang yang di dalam negeri yang berkota memberikan zakatnya kepada orang yang di luar kota. Tu Abu Hamid Al-Ghazali tu. Kerana yang demikian itu memindahkan zakat, nama dia pindah zakat. Tetapi Zulkashi pula nukil daripada Syekh Abi Hamid yang tersebut itu, dia ambil itu, dan daripada Ibnu Sabbagh, bahwasanya Syekh Abi Hamid dan Ibnu Sabbagh menghubungkan keduanya akan suatu negeri yang kurang daripada 2 marhalah. Maknanya kalau kurang daripada 2 marhalah tu bolehlah, dengan segala mereka yang hadir dalam satu negeri jua. Kira satu negeri lah. Kalau dalam satu marhalah, dalam 2 marhalah tu maknanya satu negeri lagi. Yakni mereka yang pada satu negeri yang kurang daripada 2 marhalah, seperti hukum yang dalam satu negeri jua. Kurang daripada marhalah 2 marhalah tu mana macam satu negeri juga. Pada pihak harus memindahkan zakat kepada mereka itu. Tetapi sekalian kaul ini didhaifkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Dia tarik balik, Ibnu Hajar kata ini dhaif semua. Jadi hak yang kita nak pegang, hak yang kuat, yang rajih sikit tu, hak yang kata sekurang-kurangnya kita bagi 3 orang, nak pindah tempat tu pun makna kalau tidak ada keperluan untuk memindah tak boleh dipindahkan. Kemudian syahadan, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji wal ma'ab, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, yufaqihna fid din
bijahin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.